Saya Dr. Aqli bin Ahmad, berasal dari Kedah, dan saya sekarang bertugas di UniSyams sebagai Dekan Kuliah Syariah dan Undang-Undang. Dan bersama juga saya dilantik sebagai ahli manufaktur di Kedah, dan saya berlatar belakangkan pendidikan daripada pengajian sarjana muda, kemudian sarjana syariah termasuk PhD daripada Al-Azhar Kaira, dan pada petang ni saya dijemput oleh Kembara Khalifah lah, dan juga dilantik sebagai penasihat syariah untuk Kembara Khalifah Travel. Maka petang ni saya dijemput untuk berkongsi suatu slot dalam bengkel ataupun kursus mutawif untuk Kembara Khalifah ini berkaitan dengan wajib umrah, iaitu meninggalkan pantang larang ataupun meninggalkan apa yang diharamkan ketika sedang ihram. Ini sedia maklumlah berkaitan dengan ilmu ini, dan untuk semualah. Adakah keperluan kita untuk kita menyertai bengkel, kursus ataupun kelas bagi tujuan untuk kita ke umrah ataupun haji? Maka jawapannya adalah kewajipan kita. Kewajipan kita sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, untuk kita belajar ilmu tentang ibadat tersebut, supaya ilmu ataupun amalan yang kita lakukan itu, ibadat tersebut adalah menepati hukum syarak, lalu dia dihukum sebagai sah. Sebab itu kita tarik dengan satu pepatah dalam kitab Matan Zubat, menyebut bahawasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amalan tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak. Ini yang kita bimbang sangat-sangatlah. Lagipun kita ada satu kaedah tentang muqaddimah wajib, mana pendahuluan kepada yang wajib, ia pun wajib. Maksud saya ialah untuk kita melaksanakan ibadat haji yang wajib ataupun umrah yang wajibah, maka untuk tujuan tersebut, bagi menunaikan, melangsaikan tuntutan kewajipan umrah tersebut, semestinya kita kena wajib tuntut ilmu berkaitan. Sebab tuntut ilmu berkaitan umrah atau haji inilah muqaddimah, perantara kepada kita boleh melunaskan kewajipan menunaikan haji ataupun umrah. Jadi bagi kita lah, untuk kita rasa selesa dan kita rasa orang kata apa ni, puas hati dengan ibadat kita ni. Khasnya haji umrah ni satu ibadat memerlukan kos yang banyak, bukan hanya hati, bukan hanya fizikal, bukan hanya wang ringgit. Banyak bentuk pengorbanan yang kita kena berikan untuk tunaikan haji dan umrah. Justru biarlah ibadat ini dalam keadaan begitu sempurna. Tidak ada cara yang lain untuk sempurnakan ibadat haji umrah kita melainkan dengan ilmu. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua yang di luar, boleh kita menyertai mana-mana kelas pengajian bagi untuk tujuan melaksanakan ibadat haji dan umrah. Cuma dalam konteks kita di Kembara Khalifah ni pun kita telah menyediakan ruang yang demikian. Bukan sekadar kita hanya menganjurkan pakej umrah haji dengan pakej yang terbaik, tetapi kita juga sebenarnya ada menyediakan kursus bengkel berkaitan dengan ilmu umrah dan haji, supaya kita nak jemaah kita ini jemaah yang pulang ke tanah air dengan haji yang sah pada hukum syarak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustaz, selalunya apabila orang buat bengkel mutawif ni, dia orang kena charge, dibayar, untuk menyertai, sebab semuanya kos. Tapi apabila di Kembara Khalifah ni, di Khalifah ni, dia tidak kena bayaran. Dia memberi percuma untuk memberi ilmu supaya yang ada niat untuk membawa bakal jemaah dapat ilmu, kan. Dan lagi satu soalan, kebanyakan bila ilmu ini tak semestinya dia untuk daripada universiti, kan. Ada juga yang orang yang nak pergi tapi dia bukan kalau orang daripada universiti UIA ke apa, memang ambil kos, memang dia dah tahu. Tapi ini orang yang biasa tapi dia ingin berilmu. Apa pendapat Ustaz tentang dua perkara ini? Baik, berkaitan dengan yang pertama lah, maknanya kalau kursus yang dijalankan mengenakan cas yuran, itu sebenarnya yang biasa.
Itu benda yang adil di sudut agihan pendapatan. Maknanya orang yang buat kerja biasanya akan ambil upah lah. Sebab itu kita tak boleh katakan bahawa ini perkara agama. Justru tak boleh kenakan bayaran. Kan? Seolah kita kata jual agama, itu tidak sama sekali. Inilah kerja-kerja yang kita kata perlu ada upah. Itu adalah hak. Maknanya kalau sesiapa yang menganjurkan bengkel, kursus, berkaitan dengan haji ke umrah ke, ini kalau dikenakan cas syuran, itulah hak dia lah. Kan? Atas bentuk dia kata timbal terima. Dia memberi khidmat, maka peserta memberikan upah. Itu biasa. Namun mungkin lebih daripada itu bila kita tidak kenakan cas. Ini satu bentuk tabarrak, sumbangan kita kepada pihak-pihak yang mengambil manfaat dengan bengkel khusus ini tanpa sebang cas. Ini adalah satu bentuk sumbangan kepada sama ada mutawif ke atau peserta ke. Ini sebagai bentuk sumbangan kita terhadap agama kita. Sudah pasti ini juga sebenarnya walaupun nampak percuma tanpa bayaran, tapi Allah Ta'ala akan membayarnya dengan lebih lagi. Kerana setiap kebajikan diganda dengan 10. Bayangkan kalau 100 orang yang terlibat dengan kursus dan bengkel tersebut, semuanya percuma. Makan pun percuma, sebagai contoh. Maka banyak manalah kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu bentuk khidmat masyarakat yang berkait dengan agama yang sangat terpuji lah. Saya kata gini, mengenakan cas pun itu hak dia. No comment, itu hak. Bukan menafikan keikhlasan, tidak salah. Tidak menafikan keikhlasan jika berbayar. Tetapi jika dibuat secara percuma, itulah sebentuk sumbangan syarikat kepada setiap yang menyertai bengkel tersebut. Itu adalah satu bentuk orang kata apa, sedekah ataupun hadiah dan sebagainya, yang pasti Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang berlipat ganda. Bukan di dunia, tapi di akhirat esok. Apapun yang kebaikan ini, kita harap Allah memudahkan urusan kita di dunia juga. Disebabkan keberkatan tersebut. Dan yang kedua, berkaitan dengan tempat belajar ilmu ni. Kita dalam suasana zaman kontemporari ini, mana tempat belajar bukan hanya mesti di universiti, bukan mesti di sekolah, bukan mesti di pondok, sekolah, pondok, masjid sebagainya. Hari ini medium belajar itu dalam rupa yang pelbagai. Termasuk dalam hari ini zaman media sosial, atas talian, online. Ini adalah satu bentuk medium yang amat orang kata apa ni, penting besar ini. Bahkan semasa PKP baru ni, hatta sekarang pun dalam waktu dah endemik, masih berlaku lagi pembelajaran secara atas talian. Dan kadang-kadang ada orang melihat kadang-kadang lebih advance, lebih better belajar atas talian berbandingan bersemuka apapun. Itu bergantung kepada jenis kos dan juga masing-masing lah. Tapi kita lebih sukalah untuk mengatakan di mana-mana pun boleh kita tuntut ilmu. Bukan mesti ilmu universiti hanya dapat di universiti. Kadang di universiti kita akan dapat, tapi atas usaha kita lah. Kita nak pandai ataupun tidak atas usaha kita. Namun atas sebagai sifat seorang Muslim, berpegang dengan perintah Allah dan Rasul, kita semestinya untuk belajar supaya kita ada ilmu yang boleh menjaga kita. Kita kena ingat sama kehidupan dunia perlu ada ilmu, kehidupan akhirat kena ada ilmu. Untuk kita target kejayaan dunia dan akhirat, sudah pasti ilmu menjadi tonggak kepada kehidupan kita. Justru di mana-mana pun adalah tempat untuk kita belajar. Okey, last sekali mungkin kepada di luar sana yang ada niat untuk menjadi mutawif ke, untuk membawa, apa nasihat Ustaz terhadap mereka yang di luar sana? Baik, kepada semua mutawif atau mutawifat lelaki dan perempuan lah. Dulu orang panggil Syekh Haji atau Syekh Umrah dulu-dulu ni, kepala rombongan ataupun yang menjalankan tugas-tugas memudahkan urusan jemaah. Nasihat saya pertamanya di sudut niat kita tu kena betulkan mesti kerana Allah Ta'ala. Ya, bila kita buat bisnes, keuntungan itu mendatang. Tetapi walaupun bisnes ada keuntungan, dia tidak semestinya menghilangkan keikhlasan. Jadi kewajipan kita ikhlaskan kerja buat kita ni kerana Allah Ta'ala. Bertuah kita. Kerana kita buat satu kerja yang kita buat satu kerja yang bukan semua orang semudah itu untuk datang ke Mekah. Kalau mutawif ni maknanya bila ada rombongan sampai. Peserta ni bila ada kekosongan, ada kemampuan. Tapi mutawif akan sampai bila ada rombongan. Ini satu anugerah. Maka yang kedua, kita nasihatkan bahawasanya
kerja-kerja menjadi mutawif ini kerja yang teramat baik. Kenapa? Kita terlibat dalam kes dan kaedah memudahkan orang lain untuk berbuat ibadat. Jadi kalau orang tu berbuat ibadat mudah kerana kita, pahalanya pun dapat kepada kita. Kerana kita ni sebagai perantara, pemudah cara untuk dia menyempurnakan ibadatnya. Jadi kita ni seolah kita ni dengan dia tu orang yang sama. Walaupun hati yang berbeza, badan yang beza, tapi ibadatnya sempurna atas bantuan kita, kita juga akan dapat pahalanya. Itu yang kita rasa yang kedua lah, kita kena bangga. Yang ketiganya, bila kita menjadi mutawif, kita jalankan amanah kita lah. Sebagai mutawif, apa saja SOP yang diberikan kepada kita atas title sebagai mutawif, maka semestinya kita penuhkan, tunaikan secara sempurna. Supaya apa yang kita dapat pada kerja buat kita ini menjadi halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih.